Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aisyah Pinas binti Raden Suraini. Kumpulan terdiri daripada 3 orang, iaitu saya, Aina Syazrin dan juga Aina Natasha. Kami akan membincangkan tentang perbandingan dan juga peranan serta pemikiran tokoh-tokoh dalam memartabatkan bahasa Melayu. Baiklah, saya akan menerangkan pengenalan bagi topik ini. Bahasa Melayu merupakan salah satu bahasa yang kaya dengan sejarah dan budaya. Ianya memainkan peranan penting sebagai alat komunikasi dan juga identiti kebangsaan di rantau Nusantara. Dalam konteks Malaysia, usaha untuk memartabatkan bahasa Melayu bermula sejak zaman Kesultanan Melayu. Diteruskan semasa penjajahan kolonial dan lebih giat lagi selepas kemerdekaan negara. Usaha ini melibatkan pelbagai pihak termasuklah sastrawan, ahli akademik dan badan-badan kerajaan yang bekerja keras untuk memastikan bahasa Melayu bukan sahaja digunakan sebagai bahasa harian tetapi juga bahasa ilmu, pentadbiran dan juga budaya. Memartabatkan bahasa Melayu bukan sekadar mempertahankan tetapi mengangkat martabat sebagai lambang jati diri bangsa dan alat perpaduan negara. Perjuangan tokoh-tokoh iaitu R.O. Winstead, O.T. Dusek, Munsyi Abdullah dan juga Awang Sarian dalam memartabatkan bahasa Melayu telah memberi inspirasi kepada generasi kini supaya terus mengekalkan peranan dan pemikiran tokoh-tokoh dalam memartabatkan bahasa Melayu. Latar belakang tokoh yang pertama iaitu R.O. Winstead. Nama penuh beliau ialah Richard Olaf Winstead yang dilahirkan pada 2 Ogos 1878 di Oxford, England. Beliau telah mendapat pendidikan di Magdalen College School and New College. Kerjaya Winstead bermula sebagai pegawai pelatih di Perak pada tahun 1902. Beliau telah dilantik sebagai Presiden pertama di Raffles College, Singapura pada tahun 1921 hingga 1931 serta bertugas sebagai Setiausaha Pesuruhjaya Tinggi Negeri-Negeri Melayu Bersekutu pada tahun 1923, anggota Majlis Perundangan Negeri-Negeri Selat dan anggota FMS Federal Council. Beliau juga mengambil peluang untuk mempelajari bahasa dan budaya Melayu ketika menjadi kadet dalam Perkhidmatan Awam Persekutuan Tanah Melayu. Beliau telah bersara daripada Perkhidmatan Pendidikan pada tahun 1946. Seterusnya bergerak kepada peranan R.O. Winstead. Di sini, beliau memainkan peranan yang penting dalam sistem pendidikan orang Melayu, khususnya dia sangat berminat untuk mendidik orang Melayu. Beliau telah berjaya menubuhkan Sultan Idris Training College SITC pada tahun 1922. Beliau juga merupakan penasihat di Pejabat Karang Mengarang di Sultan Idris Training College SITC pada tahun 1924 bersama dengan A.T. Dusek. Beliau juga dilantik sebagai pensyarah dalam bidang Melayu di School of Oriental and African Study. Akhir sekali, beliau juga merupakan penolong pengarah pelajaran Negeri-Negeri Selat dan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu serta ditugaskan untuk menyediakan laporan bagi perkembangan pendidikan Melayu pada masa itu. Akhir sekali ialah pemikiran R.O. Winstead dalam memartabatkan bahasa Melayu. Yang pertama ialah beliau telah menubuhkan Sultan Idris Training College bagi melahirkan lebih ramai guru-guru Melayu yang berpendidikan tinggi. Yang kedua ialah beliau telah menghasilkan pelbagai buku tentang bahasa Melayu. Antaranya ialah Dictionary of Colloquial Malay. Yang kedua ialah karya dalam bidang kesusastraan iaitu A History of Classical Malay Literature. Yang ketiga ialah beliau telah menyusun tata bahasa Melayu berdasarkan 2 buah buku iaitu Sejarah Melayu dan Hikayat Abdullah. latar belakang O.T. Dusek. O.T. Dusek atau dikenali lebih Owen Thomas Dusek. Beliau ialah seorang pendidik dan ahli bahasa yang berperanan penting dalam perkembangan pengajaran bahasa Melayu pada zaman penjajahan British di Tanah Melayu. Beliau juga berkhidmat sebagai seorang guru dan pengarang yang menghasilkan beberapa buku teks bahasa Melayu yang digunakan di sekolah-sekolah. Dusek berkhidmat dalam sistem pendidikan kolonial dan menyumbang kepada usaha untuk mengajar bahasa Melayu kepada golongan bukan Melayu serta orang Eropah.
Baiklah, berikut merupakan peranan OTTZ dalam memartabatkan bahasa Melayu. Yang pertama, Pengarang Pelajaran FMS Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. OTTZ menjawat jawatan sebagai pengarah pelajaran bagi negeri-negeri Melayu Bersekutu pada awal abad yang ke-20. Beliau juga memperbaharui sistem pendidikan. DUSET bertanggungjawab memperkenalkan perubahan dalam kurikulum sekolah-sekolah di Tanah Melayu. Akhir sekali, pelibatan dalam pembukaan sekolah Melayu. Salah satu sumbangan besarnya ialah penubuhan lebih banyak lagi sekolah Melayu, khususnya untuk memberikan pendidikan asas kepada penduduk Melayu. Pemikiran OTTZ pula ialah pendidikan untuk semua. DUSET percaya bahawa pendidikan harus disediakan kepada semua lapisan masyarakat, terutamanya kepada golongan miskin di luar bandar. Beliau turut memberi perhatian kepada sekolah-sekolah rendah di kawasan luar bandar di mana kebanyakan penduduk Melayu tinggal di dekatnya. Ideanya adalah untuk memastikan golongan ini mendapat pendidikan asas seperti membaca, menulis dan juga mengira. Khususnya, pendidikan praktikal. DUSET turut menekankan pendidikan yang berfokuskan kepada kemahiran praktikal. Dalam konteks ini, pendidikan di sekolah Melayu lebih berorientasikan kepada keperluan pertanian dan kehidupan kampung sesuai dengan keadaan sosio-ekonomi penduduk Melayu pada zaman itu. Seterusnya, pendidikan sebagai alat sosio dan ekonomi. DUSET melihat pendidikan sebagai alat untuk mengangkat taraf hidup masyarakat. Walaupun pendidikan Melayu yang diperkenalkan pada masa itu agak terbatas berbanding dengan pendidikan yang diterima oleh anak-anak yang golongan elit, beliau tetap percaya bahawa ia penting dalam membentuk masyarakat yang lebih berpengetahuan dan juga mampu meningkatkan sosioekonomi negara. Latar belakang Munshi Abdullah. Nama penuh Abdullah bin Abdul Kadir Munshi, tempat lahir Kampung Masjid atau Kampung Pali, tarikh lahir 1975 Masihi. Pada usia 11 tahun, beliau mendapat gelaran Munshi apabila mengajar askar Melayu di Melaka, mengajar askar India dan British bahasa Melayu dan bekerja dengan bapanya dengan menyalin dokumen-dokumen penting. Munshi Abdullah berketurunan Arab dan India. Peranan Munshi Abdullah ialah menjadi jurutulis dan penterjemah ketika Stamford Raffles membuat lawatan ke Melaka, mengajar bahasa Melayu kepada Padri Milnes dan C.H. Tom ketika 27 tahun, mengumpul bahan sastera Melayu lama untuk Raffles membawa pulang ke England serta mengkaji adat Cina dan masyarakat Jakun. Seterusnya, beliau juga mengikuti Raffles ke Singapura dan menjadi jurutulis dan jurubahasa Raffles. Pemikiran Munshi Abdullah. Pemikiran Munshi Abdullah dipengaruhi oleh pengalaman dalam sosial dan politik. Munshi Abdullah menekankan pendidikan dan pembelajaran dengan menulis buku-buku yang membantu dalam belajar. Seterusnya, menulis bahasa yang sederhana dan mudah difahami. Contohnya, Hikayat Abdullah yang mencerminkan budaya dan masyarakat Melayu. Akhir sekali, memiliki kesedaran tentang isu sosial dan kemanusiaan dengan mengkritik sistem feodal dan masyarakat untuk menyuruh perubahan yang lebih baik. Tokoh seterusnya ialah Awang Sarian. Latar belakang: nama YB Senator Profesor Emeritus Datuk Seri Dr. Haji Awang bin Sarian. Beliau lahir pada 20 Oktober 1953 di Kampung Teluk Kerang, Pontian, Johor. Karya beliau meliputi buku ilmiah, buku umum, buku teks, kamus dan buku kumpulan puisi serta ratusan rencana dalam jurnal, majalah, akhbar, kata pahata atau pengenalan dan bab dalam buku. Peranan Awang Sarian ialah pengerusi dan anggota Jawatan Kuasa Tetap Bahasa Melayu JKTBM, Jawatan Kuasa Bahasa Lembaga Pengelola, Dewan Bahasa dan Pustaka, Editor Perunding Jurnal Bahasa, Dewan Bahasa dan Pustaka, Hakim pelbagai pertandingan penulisan dan pengucapan awam, Penatah Bahasa dan Penulisan, dan Presiden Persatuan Linguistik Malaysia.
Pemikiran Awang Sarian telah memartabatkan bahasa Melayu. Awang Sarian mengekspresikan pentingnya menjaga dan melestarikan budaya dan tradisi Melayu dengan menggambarkan kehidupan masyarakat dan nilai-nilai lokal dalam karyanya. Seterusnya, memfokuskan perhatian pada keindahan bahasa Melayu dengan menggunakan bahasa yang puitis dan penuh makna. Karya-karyanya selalu mengandungi simbolisme yang mendalam. Akhir sekali, Awang Sarian mengeksplorasi tema perubahan sosial dan tantangan yang dihadapi masyarakat Melayu dengan mengajak pembaca untuk merenungkan isu-isu sosial dan relevansi tradisi dalam konteks moden. Seterusnya, kita bergerak kepada perbandingan antara tokoh-tokoh dalam memartabatkan bahasa Melayu. Tokoh yang pertama ialah R.O. Winstedt. Antara peranan beliau ialah seorang ahli bahasa dan sarjana kolonial British yang telah berkhidmat di tanah Melayu. Pemikiran beliau ialah beliau telah berjaya menghasilkan tata bahasa dan kajian akademik bahasa Melayu. Salah satu karya terkenal beliau ialah A History of Malay Literature. Seterusnya, beliau juga mempunyai pendekatan akademik, fokus kepada tata bahasa dan kesusastraan. Beliau juga menyusun bahasa Melayu sebagai satu disiplin ilmu yang tersusun dalam bentuk kajian akademik. Tokoh seterusnya ialah O.T. Dussek. Antara peranan beliau ialah beliau merupakan pendidik dan ahli bahasa kolonial British yang mengajar di sekolah-sekolah kolonial. Antara pemikiran beliau ialah beliau telah mengarang buku teks pengajaran seperti buku teks pengajaran bahasa Melayu seperti Malay Grammar for Malay School. Beliau juga membantu memudah pembelajaran bahasa Melayu bagi bukan penutur asli. Akhir sekali, beliau juga mempunyai pendekatan praktikal, fokus kepada mengajar bahasa Melayu dengan kaedah yang lebih sistematik dan mudah difahami. Beliau juga telah menyokong penggunaan bahasa Melayu dalam peringkat pentadbiran. Seterusnya, perbandingan antara Munshi Abdullah. Peranan beliau ialah penulis dan pendidik Melayu pada awal abad ke-19. Dia dikenali sebagai bapa kesusastraan Melayu moden. Pemikirannya ialah menulis karya seperti Hikayat Abdullah yang memberi kritikan sosial dan menegaskan kepentingan bahasa Melayu sebagai bahasa intelektual. Pendekatan reformis dan kritikal mempopularkan bahasa Melayu melalui penulisan dan juga perjuangan penggunaannya secara meluas di kalangan masyarakat, termasuklah yang bukan Melayu. Selain itu, Awang Sarian. Peranan beliau ialah merupakan ahli linguistik moden dan mantan ketua pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Pemikiran beliau ialah memperjuangkan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara dan juga bahasa ilmu dalam pendidikan tinggi. Beliau mempunyai pendekatan kebangsaan dan akademik, fokus kepada memartabatkan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan, dasar kerajaan dan sebagai bahasa ilmiah di peringkat tertinggi. Impak pemahaman tentang sumbangan tokoh kepada generasi muda. Yang pertama, kesedaran sejarah dan perjuangan bahasa. Impak, generasi muda akan lebih memahami perjuangan dan usaha yang dilakukan oleh tokoh-tokoh ni dan menanam rasa bangga dan menghargai bahasa ibunda. Kesedaran, Munshi Abdullah yang memperjuangkan bahasa Melayu dan juga sebagai bahasa intelektual, dan R.O. Winstedt yang mendokumentasikan tata bahasa menyebabkan generasi muda akan sedar bahawa bahasa yang telah lama menjadi medium penting dalam bidang ilmu dan sastera. Seterusnya, pengukuhan identiti kebangsaan. Impak, sumbangan daripada tokoh Awang Sarian yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dapat mengukuhkan identiti kebangsaan di kalangan generasi muda pada hari ini. Mereka akan lebih faham tentang kepentingan bahasa Melayu untuk mewakili jati diri negara mereka. Kesedaran, melalui peranan Awang Sarian dan Dewan Bahasa dan Pustaka, generasi muda akan lebih menghargai
usaha untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa utama dalam pelbagai bidang seperti pendidikan, pentadbiran dan komunikasi ilmiah. Akhir sekali, memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Impak, pemahaman tentang perjuangan awangsarian yang menekankan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmiah akan beri inspirasi kepada generasi muda untuk menggunakan bahasa Melayu dalam bidang ilmu, termasuklah sains, teknologi dan sastera. Seterusnya, kesedaran. Hal ini dapat membantu generasi muda untuk melihat bahasa Melayu bukan sahaja bahasa yang digunakan sebagai komunikasi, tapi juga boleh digunakan dalam bahasa ilmu yang mampu bersaing di peringkat global. Di samping itu, menggalakkan kecintaan terhadap kesastraan dan budaya Melayu. Impaknya, Munshi Abdullah melalui karya-karyanya telah menyumbang kepada kekayaan kesastraan Melayu. Generasi muda yang memahami sumbangan akan lebih menghargai kesastraan bahasa Melayu klasik dan moden serta berusaha untuk melestarikan tradisi penuh. Akhir sekali, pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Impaknya, sumbangan Otido Zek dan R.O. Winston dalam menyediakan bahan rujukan dan buku teks membantu memperkukuhkan pembelajaran bahasa Melayu secara sistematik dan akademik. Generasi muda dapat memanfaatkan daripada kaedah pengajaran yang mereka hasilkan dan menjadikan bahasa Melayu lebih mudah dipahami. Kesedarannya, dengan memahami kaedah pengajaran yang diperkenalkan oleh Tusek, generasi muda akan lebih sedar tentang kepentingan pengajaran bahasa Melayu yang berkualiti untuk memastikan kesinambungan penggunaan bahasa Melayu, terutamanya dalam konteks globalisasi. Secara keseluruhannya, sumbangan tokoh-tokoh seperti R.O. Winston, Otido Zek, Munshi Abdullah dan Awangsarian dalam memartabatkan bahasa Melayu telah memberikan impak yang mendalam terhadap perkembangan dan kelestarian bahasa ini. R.O. Winston dan Otido Zek memainkan peranan yang penting dalam pembinaan asas tata bahasa dan pengajaran bahasa Melayu yang menjadikannya lebih sistematik dan mudah difahami oleh rakyat, terutamanya pada zaman penjajahan terdahulu. Khususnya ialah Munshi Abdullah yang telah memperkaya bahasa Melayu melalui karya sastranya dan kritikan sosialnya. Beliau juga telah meletakkan asas bagi bahasa Melayu moden sebagai medium intelektual dan komunikasi. Akhir sekali ialah Awangsarian. Awangsarian merupakan ahli bahasa moden yang telah memperkukuhkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara dan bahasa ilmu dalam pendidikan tinggi. Kesemua tokoh ini telah melalui pendekatan yang berbeza. Mereka telah berkongsi matlamat yang sama, iaitu memastikan bahasa Melayu terus berkembang dan dihormati dalam pelbagai bidang. Usaha mereka memberikan inspirasi kepada generasi hari ini untuk terus memperjuangkan bahasa Melayu sebagai lambang identiti, perpaduan dan kebangsaan di tengah-tengah cabaran dunia global ini. Itu saja, sekian, terima kasih.